Salam sejahtera diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Izran bin Muhammad Hamzah dan saya Pala Ganesh Rajendran akan membentangkan tentang penulisan kertas konsep yang bertajuk Amalan Perancangan Penggantian Succession Planning dalam Hierarki Sekolah. Saya memilih tajuk ini berdasarkan dua artikel yang saya telah dikaji ataupun saya telah dibaca, iaitu artikel pertamanya adalah The Relationship Between National Culture and Succession Planning in Malaysian Public Universities, dan artikel kedua adalah Effective Strategy for Succession Planning in Higher Education Institution, di mana dua-dua artikel ini diterbitkan pada tahun 2022 oleh Abdul Rahman Ahmad. Dan berdasarkan dua-dua artikel ini saya dapat menghasilkan kertas konsep yang bertajuk Amalan Perancangan Penggantian Succession Planning dalam Hierarki Sekolah. Abstrak bagi kertas konsep ini adalah bermula dengan tujuan. Tujuan bagi kertas konsep ini adalah untuk memastikan pelaksanaan perancangan pergantian yang berkesan mengikut hierarki pentadbiran dalam pentadbiran ini dilaksanakan untuk mengetahui bahawa perancangan pergantian ini dilaksanakan tak dalam sekolah. Kalau dilaksanakan macam mana keberkesanannya ataupun macam mana caranya begitu. Dan dua artikel yang digunakan dalam kertas konsep ini, artikel pertamanya adalah The Relationship Between National Culture and Succession Planning in Malaysian Universities, dan artikel kedua adalah Effective Strategy for Succession Planning in Higher Education untuk menghasilkan kertas konsep ini. Dan teori digunakan dalam kertas konsep ini adalah teori birokrasi Max Weber yang diperkenalkan oleh Max Weber pada tahun 1924, dan model yang digunakan adalah model Rothwell yang model bintang berbucu 7 Rothwell yang diperkenalkan oleh Rothwell pada tahun 2005. Dan perancangan penggantian memberi garis panduan dan hala tuju yang teliti untuk mencapai objektif bagi jangka masa panjang dan jangka masa pendek dalam pelaksanaan pentadbiran bagi sesuatu organisasi. Dan kertas konsep ini juga membincangkan tentang isu-isu perancangan pergantian yang berlaku di Malaysia dan juga implikasi terhadap pendidikan Malaysia. Pengenalan adalah perancangan penggantian bermaksud penyediaan bagi tempoh jangka masa panjang bagi menggantikan ataupun mengisikan kekosongan jawatan. Ianya bermaksud bahawa perancangan penggantian adalah suatu garis panduan ataupun suatu rujukan di mana pentadbir ataupun pihak pentadbir boleh merujuknya ataupun boleh mengikutinya, mematuhinya untuk memenuhi ataupun mengisi sesuatu jawatan kritikal ataupun jawatan yang penting dalam suatu organisasi dengan cepat dalam jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Dan hierarki juga bermaksud kata nama yang berasal daripada bahasa Inggeris dan sinonim dengan maksud kedudukan, taraf, tingkat, tangga, paras, struktur dan skala grade. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, hierarki bermaksud susunan kedudukan tinggi dalam organisasi, masyarakat dan sebagainya. Seterusnya, kebarangkalian perancangan pergantian mengekalkan kesinambungan bagi kepimpinan yang berdasarkan hierarki untuk jangka masa panjang ataupun jangka masa pendek dapat ditingkatkan secara berkesan apabila melaksanakan perancangan pergantian dengan sistematik dan betul. Hal ini kerana apabila kita mengamalkan perancangan pergantian, bahawa kita tidak akan mengalami apa-apa masalah dalam memberi jawatan yang kritikal ataupun jawatan yang penting kepada seseorang individu yang layak untuk memegang suatu jawatan tu. Sebab dalam perancangan pergantian tu ada garis panduan sendirinya untuk memilih seseorang individu yang layak untuk suatu jawatan. Dan teori yang digunakan dalam kertas konsep ini adalah teori birokrasi Max Weber yang diperkenalkan oleh Max Weber pada tahun 1924. Menurut Max Weber,
birokrasi merujuk sebagai satu jenis struktur pentadbiran yang dibangunkan dalam satu pertubuhan di mana adanya autoriti rasional sah. Seterusnya, birokrasi juga merangkumi hierarki, peranan-peranan dan status yang ditetapkan oleh peraturan, prosedur yang eksplisit ataupun spesifik berlandaskan pembahagian fungsi. Weber juga mengatakan Weber juga membahagikan teori ini kepada 3 jenis kuasa ataupun autoriti seperti berikut. Kuasa pertamanya adalah authority traditional authority, di mana ianya merujuk kepada pemantapan kepercayaan dalam tradisi yang telah diamalkan sejak berzaman-zaman lamanya, dan pelaksanaan autoriti adalah di bawah seseorang individu untuk membuat legitimasi. Autoriti tradisional ini merupakan persetujuan daripada satu budaya dan praktis yang diamalkan seseorang pemimpin dilihat sebagai waris yang benar daripada barisan autoriti yang terdahulu. Ianya lebih kepada contohnya lebih kepada pemerintahan zaman silam. Contohnya kalau seseorang raja mempunyai anaknya dan tatanya akan menurut dan akan tatanya akan diwarisi oleh anaknya. Begitu juga dalam otoriti tradisional ni, tetapi otoriti tradisional ni contohnya pengerusi. Apabila pengerusi sudah tidak ada pengerusi, maka naik pengerusi akan dijadikan sebagai pengerusi dan sebagainya. Dan oleh itu, otoriti tradisional ini adalah berlandaskan pewarisan daripada otoriti terdahulu. Kemudian orang yang memegang otoriti tersebut mempunyai kuasa untuk membuat legitimasi. Dan subjek yang bersangkutan iaitu orang bawahan pula akan menerima sahaja perintah atasan, iaitu orang yang mempunyai otoriti dengan alasan bahawa perkara yang diperintahkan oleh orang atasan itu merupakan cara untuk menyelesaikan semua masalah. Iaitu orang bawahan akan menerima arahan ataupun perintah daripada orang atasan saja dan tidak boleh membantah dan hanya menurut perintah orang saja. Dan otoriti seterusnya adalah otoriti rasional sah. Rational legal authority merujuk kepada kepercayaan dalam legality sebagai corak dalam peraturan normatif dan mengangkat kebenaran dalam otoriti seperti isu-isu berkenaan arahan. Otoriti rasional sah adalah berdasarkan peraturan yang menghormati arahan oleh sebab itulah sistem ini disebutkan mempunyai kerasional sebab ianya mengikuti peraturan sebelum mengeluarkan sesuatu arahan. Sebab jika mengeluarkan arahan tu mesti mempunyai rasionalnya. Dan perintah atau arahan harus dipatuhi selagi mana mereka konsisten dengan peraturan tersebut. Contohnya, ciri-ciri otoriti rasional sah mempunyai pengaruh yang besar dalam hubungannya dengan organisasi kontemporari. Dan otoriti ini meliputi kepercayaan tentang kebenaran, iaitu rights yang ada pada pejabat tertinggi untuk melaksanakan kuasa terhadap subordinate ataupun orang bawahan. Dan cara untuk memahami otoriti rasional sah dengan lebih tepat ialah dengan memikirkan bahawa sesebuah pejabat atau posisi mempunyai otoriti terhadap sebuah pejabat. Dan otoriti karismatik. Karismatik otoriti merujuk kepada kepatuhan kepada sifat-sifat yang ada pada seseorang individu yang boleh dicontohi. Individu yang memegang otoriti seperti ini akan menunjukkan ciri-ciri pemerintahan dalam corak normatif ataupun peraturan. Dan otoriti ini juga melibatkan kualiti luar biasa yang ada pada pemimpin di mana mereka tidak terikat kepada penghormatan dan kesetiaan, mereka hanya mengikut keadilan saja. Di mana otoriti karismatik ini mereka sentiasa mematuhi peraturan ataupun prosedur yang ditetapkan sebelum mengeluarkan sesuatu arahan ataupun membuat keputusan. Dan teori birokrasi ini amat sesuai dalam perancangan penggantian ini sebab ciri-ciri birokrasi selaras dengan elemen-elemen yang terkandung dalam perancangan penggantian. Ciri pertamanya adalah ada hierarki kuasa dan tahap-tahap pengurusan. Dan ciri kedua adalah ada pengkhususan tugas dan tanggungjawab. Di mana birokrasi ini mempunyai
mempunyai tanggungjawab ataupun tugas yang khusus untuk mengikut jawatan. Dan juga ada kedudukan yang digelar jawatan seperti dalam sekolah, jawatan guru besar, dan juga guru besar dibantu oleh 3 orang penolong kanan, iaitu penolong kanan pentadbiran ataupun kurikulum, penolong kanan hal ehwal murid dan juga penolong kanan kurikulum. Dan ciri keempat adalah ada sistem kenaikan pangkat yang terancang yang selaras dengan perancangan pergantian bagi kenaikan pangkat, dan juga pegawai-pegawai tidak dipengaruhi oleh perasaan persendirian di mana mereka perlu bersifat empati ataupun tidak mementingkan diri dalam melaksanakan tugasnya. Dan sistem undang-undang dan batasan tertentu dalam pengawalan dan disiplin. Hal ini kerana sesuatu jawatan perlu mengikuti prosedur-prosedur ataupun undang-undang yang ditetapkan, dan kita tidak boleh membuat keputusan ataupun mengeluarkan arahan ikut hati kita. Sebab ianya mengekatkan kualiti sesuatu jawatan ataupun sesuatu organisasi dengan mengadakan ataupun mewujudkan undang-undang dan batasan tertentu. Dan perancangan penggantian juga menekankan tentang undang-undang dan peraturan juga. Okey, model yang digunakan adalah model perancangan penggantian Rothwell seperti yang diberitahu tadi. Model ini diperkenalkan oleh Rothwell pada tahun 2005 dan dikenali sebagai model bintang berbucu 7. Rothwell 7-pointer start model, dan model ini merangkumi 7 langkah perancangan penggantian dan pengurusan yang sistematik. Langkah pertamanya adalah melakukan commit. Sebelum kita memasuki ataupun memasuki dalam suatu pentadbiran organisasi, kita perlu melakukan ataupun make that commitment, melakukan menjadi committed dalam pentadbiran sebelum memegang jawatan tersebut. Seterusnya, menilai kerja semasa, assess present work, di mana sebelum kita melantik seseorang, kita kena menilai kerja semasa sesuatu individu dan menilai kerja masa depan. Berdasarkan kerja, yang ketiga adalah penilaian prestasi individu, appraisal individual performance, di mana selepas kita menilai kerja semasa seseorang individu bagi suatu jawatan, seterusnya kita perlu menilai prestasi mereka sebelum ini. Contohnya, macam mana kerja di orang, prestasi macam mana hasil kerjanya, begitu. Seterusnya, menilai kerja masa depan. Setelah menilai prestasi individu, kita boleh dapat gambaran macam mana kerja masa depan, maksudnya macam mana hasilnya masa depan, atau kalau kita memberi jawatan ini, macam mana hasilnya, berkesan ke tak bagi dia, begitu. Dan juga menilai potensi individu masa depan. Apabila kita menilai assess future work dan potensi individu, automatik kita dapat tahu macam mana potensinya. Kalau kita bagi jawatan ni atau jawatan yang kritikal, jawatan yang penting bagi individu ni, macam mana potensinya, mereka boleh majukan tak lagi organisasi ni, boleh memberi sumbangan ke, begitu. Dan juga merapatkan jurang pembangunan, developmental gap. Serta akhir sekali adalah menilai program perancangan penggantian, evaluate the succession planning program. Akhirnya, selepas kita dah selesai 6 langkah ni, langkah ketujuh kita kena menilai mereka melalui program perancangan pergantian yang mengandungi elemen sendiri dalam perancangan pergantian ini. Okey, yang ni adalah dapatan kajian yang saya telah dianalisis oleh penulis ataupun pengkaji kajian ini, iaitu Abdul Rahman Ahmad, dan ini adalah dapatan kajian daripada artikel 1, iaitu The Relationship Between National Culture and Succession Planning in Malaysian Public Universities. Kajian ini dijalankan dalam 5 universiti di Malaysia berdasarkan 5 dimensi budaya kebangsaan, dan data dikumpul daripada staf yang berkhidmat di 5 universiti tersebut. Dan nama universiti tidak diberikan atau tidak dinyatakan. Dan 5 dimensi budaya kebangsaan adalah uncertainty avoidance, UA,
power distance PD, masculinity MAS, mass, long-term orientation LTO, dan collectivism COL. Dan yang ini adalah dapatan kajian. Jadual itu menunjukkan analisis data berdasarkan 5 dimensi budaya kebangsaan. Pengkaji menggunakan Google Form dan setiap item ni contohnya collectivism mempunyai 5 item, itulah sebagai COL2, COL3 yang merujuk kepada item berapa item kedua ke item ketiga ke begitu. Dan inilah dapatan yang diperoleh oleh pengkaji apabila beliau mengkaji tentang berkaitan ataupun hubungan antara budaya kebangsaan dengan perancangan pergantian dalam universiti di Malaysia. Seterusnya adalah dapatan kajian daripada artikel kedua, iaitu Effective Strategy for Succession Planning in Higher Education Institution. Kajian dijalankan di Universiti A, Malaysia, yang berada di Malaysia, berdasarkan model perancangan pergantian Rothwell dan dikumpul daripada staf akademik dan bukan staf akademik yang berkhidmat di Universiti A. Dan jadual berikutnya adalah analisis maklum balas daripada staf yang ditemuduga. Dan maklum balas staf yang ditemuduga bagi kriteria dan pengkaji menemuduga staf tersebut berdasarkan 8 kriteria ini, iaitu jawatan atau pangkat dalam pekerjaan berdasarkan perancangan penggantian, penilaian kualiti kerja, latihan dalam kerja ataupun perkhidmatan, penilaian potensi individu, calon dalaman perkhidmatan, calon luaran perkhidmatan, penambahbaikan untuk perancangan penggantian. Dan sebelahnya adalah maklum balas staf yang ditemuduga, disimpulkan yang keseluruhan dan dapat disimpulkan data keseluruhan dan data yang diperoleh daripada setiap staf itu disimpulkan secara keseluruhan. Okey. Perbincangan daripada artikel 1 melalui dapatan kajian implementasi perancangan kajian. Implikasi dalam perancangan penggantian memberi impak begitu berkesan pada 5 universiti ini. Pengenalan budaya kebangsaan juga memberi kesan dalam implementasi perancangan penggantian, dan hasil kajian ini adalah konsisten dengan beberapa kajian lepas yang berfokus kepada berkaitan antara dimensi budaya kebangsaan dan perancangan penggantian. Manakala bagi artikel 2 pula, secara keseluruhannya Universiti A telah mengikuti model Rothwell bintang berbuntut 7, iaitu Rothwell 7 point star model, dan pihak berkepentingan telah komited terhadap perancangan dan pengurusan penggantian sehingga semua ahli akademik dari kaki kanan pentadbiran menunjukkan sikap positif terhadap program perancangan penggantian yang dilaksanakan di universiti ini. Untuk maklumat, dalam kajian tersebut tidak dinyatakan nama universiti, hanya dinyatakan sebagai Universiti A itu saja. Dan jawatan berpangkat tinggi yang terdapat dalam perancangan penggantian universiti ini dibagikan kepada 3 kategori. Kategori pertamanya adalah Chancellor dan Timbalan Chancellor. Kategori kedua pula Dekan, Timbalan Dekan, Pengarah dan Ketua Jabatan. Kategori ketiga pula Pegawai dan Profesional dengan jawatan ataupun grade 48 ke atas. Dan kedua-dua ACAP dan Universiti menyediakan latihan kepada mereka yang terlibat dalam perancangan penggantian program bagi merealisasikan pengimplementasian perancangan penggantian yang efektif dalam pentadbiran. Seterusnya, perbincangan bagi artikel 1 adalah kajian lanjut menunjukkan bahawa peranan kepimpinan dan kawalan bagi menguatkuasakan organisasi dalam satu budaya korporat tertentu melalui penapisan budaya kebangsaan tempatan. Dan budaya kebangsaan sama ada dalam suatu organisasi ataupun masyarakat dapat menggabungkan persamaan dari segi pandangan, nilai dan norma yang berkaitan dengan struktur sosial tertentu. Sehubungan dengan itu, dari sudut pandangan lain pula, organisasi dalam negara ini dibentuk dan dibiasakan dengan budaya kebangsaan lebih luas. Seterusnya, budaya kebangsaan boleh dianggap sebagai faktor penting dalam pelaksanaan perancangan penggantian. Oleh itu, berdasarkan perbincangan keputusan diperoleh,
diperoleh bahawa perancangan penggantian uh, perancangan penggantian mempunyai berkaitan yang berkesan dengan budaya kebangsaan. Dan bagi artikel kedua pula, Universiti A menggunakan ujian psikometrik dan personaliti untuk menguji potensi seorang calon. Dalam ujian personaliti, keputusan menunjukkan bahawa kebanyakannya kaki tangan yang berpangkat tinggi tergolong dalam kategori helang kerana helang mempunyai ciri-ciri kepimpinan seperti sangat analitikal dan tegas. Keutamaan diberi untuk mengisi kekosongan jawatan utama hanya akan diberikan kepada kaki tangan dalaman atau kaki tangan sedia ada kerana jawatan membab keputusan memerlukan pengalaman bekerja dan Universiti A juga berbuat demikian sebab kaki tangan dalaman ataupun kaki tangan yang bekerja di universiti ini lebih mahir dengan hal-hal pentadbiran sebab diorang sudah biasa dengan pentadbiran tersebut, maka mereka lebih rasa selesa untuk memberi jawatan yang kritikal ataupun jawatan yang penting kepada orang dalaman ataupun kaki tangan yang berkhidmat dalam universiti ini. Dan Universiti A memberi ruang dan masa untuk menambahbaikan bagi kaki tangan dan perancangan penggantian akan menjadi lebih baik pada masa depan dengan pembentukan integratif dan bahagian pelan perancangan penggantian. Seterusnya adalah isu-isu yang berlaku di Malaysia mengenai perancangan penggantian. Isu pertamanya adalah individu yang tidak mahir dalam pentadbiran. Apabila sesuatu jawatan telah dipegang oleh individu yang tidak mempunyai kemahiran dalam pentadbiran, maka organisasi ataupun suatu hierarki akan terjejas dari segi kualitinya dan skop kerjanya serta kualiti kerja juga. Dari segi kualiti kerja ataupun skop kerja. Mereka juga tidak mempunyai ilmu asas mengenai pentadbiran yang menyebabkan gerak kerja sesuatu organisasi terjejas serta sistem penggiliran kerja. Sistem penggiliran kerja merujuk kepada penempatan yang bias berdasarkan semangat kronismah, di mana orang atasan akan memilih orang yang sentiasa menyokong mereka ataupun orang yang sentiasa rapat dengan mereka akan diberi jawatan-jawatan yang kritikal ataupun jawatan-jawatan yang penting. Yang lain tetap dibawa dalam jawatan bawahan saja. Dan juga individu yang tidak sekepala atau menjadi saingan akan ditempatkan di jabatan atau bahagian yang akan menenggelamkan bakatnya dan seterusnya menjatuhkan motivasi kerja individu tersebut. Sebaliknya, individu yang menjadi kroni akan ditempatkan di jabatan atau bahagian yang utama. Yang ketiga adalah syarat kenaikan pangkat. Pihak atasan mengubah syarat mengikut kesesuaian bagi kebaikan untuk diri sendiri. Contohnya, diorang tidak akan mematuhi syarat ataupun prosedur yang telah ditetapkan bagi kenaikan pangkat dalam suatu organisasi. Mereka akan mengikut hati mereka saja ataupun pendapat mereka saja. Dan mereka juga tidak mematuhi prosedur kenaikan pangkat dengan betul. Contohnya, kalau suatu individu itu diberi jawatan tertentu, mereka membuat prosedur seperti menduga, ujian dan sebagainya. Apabila individu yang bakal memegang jawatan itu mungkin rapat dengan dia ataupun mungkin saudara dia dan sebagainya, mereka akan mereka tidak akan mematuhi prosedur ini dengan betul. Maka mereka akan melonggarkan ikut hati mereka. Maka berlakunya pertelingkahan di sinilah dalam mematuhi syarat. Okey. Dan implikasi perancangan penggantian terhadap sistem pendidikan adalah dari segi dasar,
Perancangan penggantian dapat mewujudkan suatu organisasi pentadbiran yang cekap dan bermutu. Hal ini kerana perancangan penggantian sentiasa memastikan kesinambungan jawatan ataupun pos suatu jawatan dapat dipenuhi tanpa kekosongan. Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 menjadi rujukan bagi segala perkara yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan termasuk pentadbiran dalam pendidikan serta membentuk individu yang mahir dalam hal pentadbiran. Dan dari segi latihan pula, bagi memantapkan lagi kemahiran dan pelaksanaan perancangan penggantian dalam hierarki pentadbiran, pelbagai latihan, strategi dan bengkel secara bersiri mengenai perancangan penggantian diberi kepada pihak berkaitan. Daripada pihak yang bertanggungjawab seperti KPM perlu mengadakan program bengkel ataupun program bengkel ataupun strategi yang berpatutan kepada pihak sekolah. Dan amalan daripada pihak sekolah perlu berwaspada dalam hal pentadbiran dengan menjalankan pentadbiran dalam haluan yang betul dan sistematik melalui perancangan penghentian. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh mewujudkan search committee untuk menggariskan kriteria calon mengkaji keperluan perjawatan strategi, mengenal pasti khusus-khusus khas iaitu roadmap bagi pembangunan calon, mengenarai pendek calon yang layak serta memastikan pelan penggantian berjalan lancar ke tengah hala tuju organisasi. Hal ini bukan saja dilaksanakan oleh pihak yang berkenan, maka pihak sekolah juga boleh melaksanakan strategi ini. Dan pihak sekolah juga merealisasikan fungsi hierarki dengan menetapkan kesinambungan yang selaras dengan perancangan penggantian bagi pentadbiran cemerlang untuk dan penghasilan tinggi. Itu saja. Sekian, terima kasih.